Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak Ustazah pada petang ini. Okey, Ustazah akan sambung dengan tajuk yang lepas iaitu qada dan qadar. Sebelum kita teruskan pelajaran kita pada hari ini, kita mulakan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini, murid dapat menyebut jenis-jenis qada dengan betul. Yang kedua, murid dapat menulis jenis-jenis qada dengan betul. Dan yang ketiga, murid dapat menjawab dan menulis latihan dengan betul. Okay, jenis-jenis qada. Jenis-jenis qada ni terbagi kepada dua ya anak-anak semua. Yang pertama iaitu mu'allaq. Dan yang kedua adalah mubram. Mu'allaq ni iaitu apa maksud mu'allaq? Iaitu ketentuan Allah terhadap sesuatu dan boleh berubah sesuai dengan usaha dan ikhtiar. Ini maksud mu'allaq. Qada mu'allaq. Jadi, contoh dia iaitu berjaya jika berusaha. Jadi kalau kita nak berjaya, kita kena usaha. Kalau tak usaha, bagaimana kita nak berjaya? Begitu juga berusaha mengubah nasib dan lain-lain. Okay, berusaha mengubah nasib, contoh daripada kita tak ada pelajaran, kita yang tidak berilmu, maka kita naklah usaha untuk mencari ilmu. Okey, kemudian mengubah nasib, contoh kalau dalam keadaan contoh kita orang yang bersederhana, keluarga kita sederhana. Jadi kalau kita nak lebih berjaya, nak mengubah nasib lebih baik lagi, maka kita kena berusaha. Okey, maksud qada mubram ni iaitu ketentuan Allah terhadap sesuatu dan tidak berubah. Ini maksud mubram. Jadi maksud qada mubram ni dia tidak boleh berubah. Dia tidak boleh berubah. Jika Allah dah tentukan tu, maka tidak boleh berubah. Jadi contohnya iaitu semua manusia pasti akan mati. Tak ada manusia yang terlepas daripada mati. Semua akan merasa mati. Jadi semua makhluk akan menerima balasan mengikut amalan masing-masing. Jadi akhirat nanti, di akhirat ni pasti akan berlaku benda ni. Jadi semua amalan kita akan dihisap, akan dihitung. Untuk menentukan sama ada kita akan ke syurga ataupun ke neraka. Ini adalah contoh bagi qada mubram yang tidak boleh berubah. Okey, jadi seterusnya, perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. Perkara yang berkaitan qada dan qadar, yang pertama iaitu usaha. Usaha, contoh, umat Islam tidak boleh berputus asa. Maksud dia kat sini kita tak boleh berputus asa. Ataupun contoh kita nak berjaya, kita kena usaha. Tapi apabila kita gagal, tak bermakna kita akan gagal selama-lamanya. Jadi kita kena usaha untuk lebih berjaya. Kemudian dengan kita berdoa. Dengan berdoa, iaitu berdoa adalah senjata. Berdoa adalah senjata orang mukmin. Dengan kita berdoa ni minta kepada Allah. Kita jangan minta selain daripada Allah. Jadi kita minta dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah satu hari nanti kalau tak cepat, lambat, InsyaAllah Allah akan kabulkan. Tapi doa ni biarlah bersungguh-sungguh. Bukan setakat cakap doa je. Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang berlipat kali ganda ke apa semua. Jadi awak hendaklah berdoa. Okey, seterusnya tawakal. Iaitu tawakal. Kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh dan berdoa sebelum bertawakal.
Jadi maksud dekat sini tawakal ni, contoh anak-anak ustazah nak menghadapi peperiksaan, anak-anak ustazah semua hendaklah berusaha dengan belajar. Kalau dah belajar, kita dah usaha, maka bolehlah kita berserah diri ataupun tawakal kepada Allah. Selebihnya Allah lah yang tentukan. Yang pasti kita kena berusaha. Kemudian seterusnya, baik atau buruk. Okey, baiknya itu umat Islam hendaklah sentiasa melakukan kebaikan. Jangan suka nak melakukan perkara-perkara yang buruk. Jadi hendaklah kita sentiasa melakukan kebaikan. Kemudian kalau yang buruknya pula dekat sini, Allah akan memberi, Allah akan memberi balasan. Yang baik ni iaitu Allah akan memberi balasan yang setimpal kepada orang yang telah melakukan dosa. Contoh, apabila kita melakukan dosa di dunia ini, maka kita akan mendapat balasannya di akhirat. Okey, seterusnya, dalam pelajaran ni kita boleh ambil nilai murni yang kita boleh ambil daripada pembelajaran yang kita baru sebentar tadi belajar, iaitu redha. Redha ataupun ikhlas hati menerima ujian daripada Allah. Apa-apa bentuk ujian yang Allah turunkan kepada kita, maka kita hendaklah redha. Dan ikhlaskan hati kita. Ingat itu semua Allah telah tentukan. Okey, seterusnya anak-anak ustazah. Ustazah hendak anak-anak ustazah semua buat latihan menjawab soalan. Latihan menjawab soalan ni, ustazah nak anak-anak ustazah semua buat di dalam buku latihan ataupun buku tulis akidah. Jadi sebelum anak-anak ustazah membuat latihan menjawab soalan ini, ustazah hendak anak-anak ustazah semua keluarkan nota-nota yang ada di dalam PDF ini dan tampalkan dahulu nota-nota yang ustazah beri tu, kemudian barulah menjawab soalan ni. Okey, soalan yang pertama. Berapakah jenis qada dan tuliskan? Bermakna di sini anak-anak ustazah semua dekat sini ada dua jawapan. Jenis qada. Jenis qada tu ada berapa? Maksud ustazah tu terbahagi kepada berapa? Dan tuliskan. Apa-apa dia? Okey, soalan yang kedua. Apakah maksud mubram dan mu'allaq? Apa maksud mubram dan mu'allaq? Di sini pun jawapannya ada dua. Mubram itu apa dan mu'allaq apa? Dan yang ketiga, jenis qada. Jenis qada apa yang tidak boleh berubah. Ada dua qada, mubram dan mu'allaq. Jadi jenis qada yang mana satu yang tidak boleh berubah. Okey, jadi dekat sini ustazah harap anak-anak ustazah semua dapat menerima pembelajaran hari ini yang ustazah terangkan tadi. Jadi ustazah, sebelum ustazah mengakhir ini, ustazah nak nasihatkan anak ustazah semua dalam keadaan cuaca yang panas ini, untuk menjaga kesihatan banyakkanlah minum air. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.